syarikat Plus ni untuk tahun 2003 hingga 2008, dividen yang dibayar kepada pemegang saham 2825 juta, 2,825 juta. Dan keuntungan dari tahun 2001 hingga tahun 2008 sejumlah 3,940,3 juta, iaitu keuntungan. Dan dari keuntungan ini, saya ingat dah amat besar. Mengapa masih kita benarkan kenaikan tu? Dan dari jawapan atau penjelasan dari kementerian dikatakan kita terpaksa kerana ini telah terikat dalam perjanjian. Dan saya amat susah nak terima jawapan ini, iaitu semasa saya merujuk kepada laporan tahunan Plus ini, saya dapati dalam kandungan ini, mengikut laporan ini, yang paling besar punya pemegang saham ini, tiada, jika saya izinkan saya, Datuk Yang di-Pertua, iaitu UEM 40.21%, Khazanah Nasional Berhad 15.02%, EPF 9.59%, dan Khazanah Nasional Berhad lagi 8.65%. Kalau mengikut ini, pemegang saham kerajaan atau agensi kerajaan atau GLC ini memegang lebih dari 70% saham. Adakah ini bermakna bahawa sungguh pun kerajaan atau GLC memperolehi melebihi 70% saham ini masih tidak boleh mengkawal atau membuat keputusan bagi pihak demi kepentingan rakyat? Ini memang susah kita nak terima kalau satu syarikat yang kita mempunyai melebihi 70% saham ini masih kita tidak boleh buat keputusan. Sebab itu dikatakan perjanjian ini tidak boleh dikaji semula, tidak boleh dipindah sampai akhir-akhir ini kita terpaksa. Pihak rakyat, pihak DAP pun bercadang bahawa lebih baik kerajaan belikan semua saham-saham di luar dan kita belikan projek ini secara baik-baik teruslah, belikan dari market. Ini memang saya anggap bahawa minta satu penjelasan dari pihak kementerian, apakah sebab dalam Plus ini kita tidak boleh mengkaji semula tentang syarat-syarat ini yang dikatakan belah-sebelah atau tidak munasabah. Datuk Yang di-Pertua, satu lagi yang saya ingin bangkit di Dewan Yang Mulia ini ialah tentang multi-level marketing. Dikatakan multi-level marketing ada juga yang betul-betul berniaga, seperti Enway atau Tupperware ini memang sudah bertahun-tahun berniaga, dan mereka ada seperti pyramid, multi-level marketing yang upline ada dapat commission atau bonus semasa mereka merekrutkan downline atau atas penjualan atau katakan itu penjualan total volume downline itu dia dapatkan hasil sikit atau dapatkan commission atau bonus dari ini. Tetapi banyak multi-level marketing ini telah dipergunakan untuk jadikan satu skim penipuan, skim untuk jadi kaya cepat, menggaupkan wang, bukan hanya dari ahli-ahli, tetapi tidak sebarang barang dijual. Hanya jika ada jual kan, saya ingat kepala ahli saja. Saya ingin bangkit dua contoh untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini, iaitu satu tentang mobile wallet. Datuk Yang di-Pertua, mobile wallet ni memang satu syarikat yang katakan mendapatkan status MSC, dan juga dalam dia punya laporan ini saya buatkan search ini,
amat jelas MedCap Biotech Sdn Bhd, iaitu satu anak syarikat Kementerian Kewangan mempunyai 2.5 juta share dalam syarikat ini. Dan ini telah digunakan oleh mobile wallet ini, mentunjukkan semua dalam dia punya leaflet bahawa ini ada pemegang saham yang terbesar ialah dari Kementerian Kewangan, dan tunjukkan termasuk timbalan Menteri Kewangan sebagai dia punya advertisement. Semua risalah ini. Dan apa yang terjadi? Mobile wallet ini dia pindah dengan dia ada buatkan perjanjian, dan dari jawapan dari Dewan Yang Mulia ini juga saya dapatkan bahawa ada dijawabkan bahawa mobile wallet ini ada satu perjanjian dengan satu CCW yang itu satu multi level marketing yang dia kalau rekrut dengan izin, rekrutkan member ni dengan bayaran yang tertentu, package tertentu, dan tidak perlu buat sebarang. Supposed to be ini bayaran melalui handphone dan telefon bimbit, tapi tidak sebarang bayaran. Yang ini rekrutmen ahli dan dapatkan point atau untuk mentukarkan wang tunai, dan tiap-tiap bulan dia akan masukkan, kreditkan kepada mobile wallet ahli itu. Ini sudah jadi satu scan, dan ini sudah melibatkan beribu ahli dan beratus juta telah dia mangsakan orang-orang yang bawahan. Dan saya tidak faham mengapa kerajaan, Kementerian Kewangan, terutama timbalan Menteri Kewangan pada masa itu telah dipergunakan. Dan satu lagi saya ingin bangkit, sebab saya perlukan gulung dengan kerana masa tidak izinkan. Satu lagi iaitu Empire Sunshine, satu projek yang dikatakan akan melibatkan 700 juta, iaitu Sunshine Empire Villa di Melaka dan Melaka Empire Marine Theme Park. Dan pada satu hari saja menjualkan 1000 unit, 700 juta ni. Dan semua ini mengapa mereka boleh jualkan 1000 unit dalam satu hari? Kerana melibatkan yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka dalam semua advertisement, groundbreaking yang lain-lain. Dan jika satu syarikat membangunkan satu projek 700 juta di Melaka melibatkan projek tambah laut, mengapa syarikat ini tidak disiasat dahulu? Mengapa Ketua Menteri tidak sudah dipergunakan oleh syarikat ini dengan semua advertisement sampai baru-baru ini yang mastermind syarikat ini telah didakwa ke mahkamah oleh pihak Singapura. Baru kita nampak projek itu sudah diterbengkalai dan baru dapat polis report satu demi satu bahawa mereka telah tertipu. Kerana masa tidak izin, saya ingin minta pihak kerajaan jika dapat memberikan satu penjelasan bahawa projek-projek ini, jika kerajaan atau pemimpin kerajaan termasuk menteri-menteri, jika melibatkan dengan promosi projek-projek yang raksasa atau yang besar ni, apakah sepatut mereka buat pemantauan atau kawalan sebelum mereka melibatkan diri dan dipergunakan oleh syarikat ini yang jadikan beribu rakyat Malaysia ini jadi mangsa atas satu skim penipuan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Amat.